Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Hari ini 29 hari bulan 1 2021. Hari yang ke-14 PKP, dan insya-Allah dijangka PKP akan habis 4 Februari. Okey, insya-Allah pada hari ini Jumaat, hamba akan sambung membaca tafsir almarhum Tok Guru Ni Aziz yang telah terhenti pada part yang pertama. Tak masuk lagi satu ayat pun. Jadi insya-Allah hari ini akan masuk ayat yang pertama. Okey. Yang masih belum tahu yang hamba dah sebut tafsir almarhum Tok Guru ni, kalau ada masih yang tak tahulah, ni dia tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Nikmat, iaitu surah Al-Fatihah. Ni tafsir yang pertama yang diterbitkan di bawah Pertubuhan Ahli Rabbani, yang mengumpulkan kuliah-kuliah almarhum Tok Guru di Medan Ilmu Kota Baru. Jadi dalam tempoh PKP yang berlangsung ni, hamba tercetus idea untuk membaca tafsir, dan direkod dan diupload dalam YouTube. Jadi untuk video yang pertama itu tak adalah jauh sangat hari tu, semalam baru. Hamba menyebut di akhir video bahawa hamba hanya membaca, dan kalau ada sahabat-sahabat yang terjumpa video ni, hamba mengharapkan dipanjangkanlah video ni, semoga memberi manfaat kepada diri hamba dan orang lain. Dan tujuan hamba merekodkan video ni tidak ada kesempatan lain lah, hanya sekadar hamba terfikir kalu-kalu umur tidak panjang, tetapi video tu berkekalan dalam YouTube. Jadi hamba nak menyumbang sedikit bacaan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Tidak ada yang terlintas lagi setakat ni benda-benda lain melainkan benda tu sahaja. InsyaAllah, semoga Allah sentiasa istiqamahkan hati hamba di atas niat tu. Jadi seterusnya, kita doakanlah juga semoga negara kita yang sedang dilanda COVID-19 ni, pada tahun lepas lagi, ni dah jadi masuk setahun dah lah. Moga-moga segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irfa'anna hadzal bala ya Allah, irfa'anna hadzal bala ya Allah, irfa'anna hadzal bala ya Allah. Semoga doa kita pada hari Jumaat yang mulia penghulu hari ni dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hamba akan mulakan dengan membaca doa yang setiap kali kuliah almarhum Tok Guru Ni Aziz, dia akan membaca doa ni. Jadi hamba akan baca juga setiap kali video. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa inna asyrafal hadis kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina warzuqna tilawatahu kitabika ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya alim, 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamu minna. Ya halim, khalliqna bi khuluqin hilmi
wa haqiqna bihaqaiqil ilm subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kalau ada salah dari segi sebutan, lafaz dan sebagainya, hamba mengalu-alukan ustazah alim ulama di luar sana boleh menegur hamba. Dan hamba tidaklah ustaz, dan hamba tidak ustaz, dan ilmu pun masih banyak lagi yang sangat-sangat kurang. Jadi sekali lagi hamba ulai bahawa video ni hamba hanya isi dengan membaca tafsir almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, seorang ulama kebanggaan negeri Kelantan Darul Naim. Dah. Okey, kita pergi kepada ayat yang pertama, tafsir surah Al-Fatihah. Guru bawa kepada kita dalam bab ayat pertama. Guru memulakan dah tafsir ni dengan ayat yang pertama. Kalau kita tengok dari sebelum ni dalam buku, dalam kitab ni, Guru menekankan berkaitan dengan kepentingan ambil air semaya sebelum membaca Al-Quran, ataupun kepentingan air semaya itu sendiri kalau kata tidak untuk semaya pun. Dah, lepas tu Guru menghuraikan kepentingan ataupun peri pentingnya kita membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai di situ barulah Guru memulakan tafsirnya dalam ayat yang pertama. Dah. Begitu juga dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pemurah lagi amat kasihan belas. Bismillah. Bismillah maksudnya dengan nama Allah. Pertamanya, Allah itu ada walaupun kita tidak nampak. Ini keyakinan, i'tiqad kita, akidah kita sebagai orang Islam. Berbeza dengan agama-agama lain yang menzahirkan ataupun menunjukkan Tuhan-Tuhan mereka dalam pelbagai rupa bentuk. Dalam Islam lain, iaitu Allah itu ada dan kita yakin dan i'tiqad kita bahawa Allah itu ada walaupun kita tidak nampak. Namun benda yang tidak nampak, tengok tu serupa juga dengan syaitan, malaikat. Kita tidak nampak. Allah pun kita tidak nampak tengok. Tapi walau tidak nampak, dia memang ada. Allah ada, syaitan ada, malaikat ada dan sebagainya. Jadi Tok Guru membawa bahawa menyebut di sini bahawa benda-benda gaib yang tidak nampak tapi hakikatnya ada. Yang kedua, para hadirin semua, Tok Guru menerangkan sikit, mentafsirkan dari segi lugah ataupun sastra bahasa Arab. Tok Guru setuju juga berkaitan dengan nahwu Arab. Dalam pengajian sastra Arab yang dipanggil nahwu Arab, ba dalam lafaz bismillah tu ia dipanggil sebagai huruf. Orang belajar bahasa Arab mula-mula start, Tok Guru akan ajar 3 perkara. Ini orang yang belajar bahasa Arab, fokus dia berkaitan dengan nahwu, saraf dan sebagainya, dia tahulah benda ni. Hamba hanya baca yang Tok Guru sebut sahaja. Orang hendak belajar bahasa Arab dan bahasa lain pun gitu juga. Pertama, di atas dunia ni ada benda yang orang panggil isim lah. Yang kedua orang panggil fa'il. Yang ketiga adalah harf. 3 perkara ni dia ajar sebagai permulaan belajar nahwu dan sastra Arab. Isim maknanya perkataan yang berbentuk nama seperti rumah, jalan, air, nasi, buah durian, kereta. Semua ni benda-benda nama lah. Apa-apa saja nama. Benda-benda nama begini orang panggil isim dalam bahasa Arab. Yang kedua, jenis perbuatan. Contoh, makan. Makan tu sejenis perbuatan. Perbuatan orang jamah dengan tangan dan suap ke mulut. Jamah dengan tangan, suap mulut. Itu orang panggil makan. Perkataan makan ni orang panggil fa'il. Itu perbuatan. Maka tidur, bangun, nulis, jalan, tengok, dengar, turun, naik, semua perbuatan tu orang panggil fa'il dalam bahasa Arab. Mak saleh panggil verb. Mak saleh dalam Inggeris lah. Bijak Tok Guru mengaitkan juga dengan
bahasa Inggeris. Isim pula kita panggil noun. Dah. Kalau salah sebutan boleh tegur. Kedua-dua ni baik isim baik fa'il, ia boleh berdiri sendiri, ia boleh ada sendiri dan tidak perlu berakal. Berakal ni perkataan Kelantan, iaitu berangkai. Tak berkait dengan perkataan lain. Makan kita boleh sebut makan, tidak perlu guna perkataan lain sebelum perkataan makan. Kerana perbuatan dan nama ni ia boleh berdiri dengan sendiri. Maksud berdiri dengan sendiri ni, bila kita sebut perkataan tu orang faham. Contoh tidur. Tak perlu sebut dah, orang tahu dah. Tidur tu perbuatan yang kita tutup mata, lepas tu tak khabar ingat. Ada contoh. Atau apa? Makan. Makan. Tadi tidur. Tidur ni, tutup mata dan sebagainya. Makan perbuatan yang boleh mengenyang, membawa kepada kenyang dengan izin Allah. Tapi yang lagi yang dipanggil harf. Harf ni sejenis perkataan yang tidak boleh berdiri sendiri. Ia berbeza dengan dua tadi. Ia mesti berangkai, berakal dengan perkataan yang lain. Sama ada benda lain tu ada depan mata ataupun tidak ada. Kalau dia ada depan mata, nasib baik ada lah. Mudah kalau kita kata, kalau depan mata kita boleh tanya, tu ada. Termasuklah huruf ba dalam bismillah ni. Orang Melayu panggil dengan. Maksud ba tu dengan. Perkataan dengan ni kita pun reti tidak boleh kita hendak tubik keluar dari mulut selalu. Selalu tu teruslah tubik selalu. Kena ada perkataan lain sebelum daripada tu. Kalau dari segi bahasa Melayu kan, dia tak boleh nak tubik khabar-khabar ayat dengan orang tu, dengan orang ni dan sebagainya. Contoh almarhum Tok Guru sebut sini, datang dengan motorkar, mari dengan motor. Makan dengan tangan, tulis dengan komputer. Perkataan dengan ni adalah sejenis perkataan yang tidak boleh bersendirian. Tak boleh seorang dia kalau tidak berakal dengan perkataan lain terlebih dahulu. Fahamlah situ bahawa perkataan dengan ni ba sendiri tu pun dia tak boleh duduk seorang-seorang dia. Okey. Lalu ni kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan bi makna dengan. Bi tadi. Bismillah tu bi maknanya dengan. Tiba-tiba ada tidak ada perkataan sebelum daripada bi. Bi sebelum ba kita baca bismillah tu, sebelum tu tak ada apa-apa. Belah mana perkataan keluar dengan nama Allah tu lagu mana? Sebelum daripada huruf ba ni sepatutnya kena ada perkataan lain. Almarhum Tok Guru sebut sini, tetapi Allah tidak sebut perkataan itu. Ahli ulama kita ataupun ahli-ahli bahasa, ulama-ulama dalam bidang nahwu dan saraf ni kita orang panggil nahwiyin, ahli nahwu. Mereka tulis abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya mula dengan nama Allah. Barulah perkataan dengar tu dikira berguna, kerana perkataan dengar tidak boleh bersendirian kecuali ia kena bertali dan bersangkut dengan perkataan lain. Perkataan yang paling mudah kita cari ialah perkataan saya mula bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah dan amat berkasihan belah. Persoalan kepada kita sini, apa Allah tidak bawa perkataan lain terlebih dahulu sebelum daripada huruf ba? Itu menjadi persoalan kepada kita. Kenapa? Bagi membolehkan manusia di muka bumi ni reti faham bahawa nama Allah itu dimulakan dengan itu atau dengan ini. Jawapannya adalah kerana Allah hendak manusia sendiri bubuh perkataan itu di segenap kerja dia. Kalau Allah Ta'ala sebut sebelum daripada bismillah tu ada perkataan lain, misalnya aqra'u bismillah, saya baca dengan nama Allah, ataupun aqulu bismillah, saya makan dengan nama Allah.
Anamu bismillah. Saya tidur dengan nama Allah. Aqtubu bismillah. Hamba tulis dengan nama Allah. Kalau Allah sendiri sebut begitu, boleh tahanlah juga. Sebutlah deh. Hendak memenuhi hajat manusia sejak umur sekarang sampai ke mati. Beribu juta perkataan manusia buat. Yang mana Tuhan sebut, kita mulakan dengan yang disebut. Nama yang mana Tuhan tidak sebut, kita hendak buat macam mana? Dah ya atau tidak? Oleh kerana Allah Ta'ala hendak daripada segenap kerja manusia tu mesti dimulakan dengan nama Allah. Tidak perlu disebut perkataan itu, tapi manusia sendirilah yang kena sebut. Masuk tu guru sini yang berfaham bahawa perkataan bismillah tu Allah bawa dengan bismillah tu tidak perlu tambah apa-apa depan, supaya manusia sendiri itulah bubuh dalam segenap perbuatan kerja buat kita seharian. Anzil bismillah. Saya hendak turun tangga dengan nama Allah. Aftah bab as-sayyarati bismillah. Saya nak buka pintu kereta dengan nama bismillah. Ahmil salata bismillah. Saya nak bawa bako dengan nama Allah. Apa saja yang manusia buat, Allah Ta'ala hendak semua perbuatan manusia mesti dimulakan dengan bismillah. Supaya segala gerak geri manusia di bumi ni sebagai hamba. Aku ni Allah sebut, Allah Tuhan membawa andaian bahawa aku hendak tengok kamu mula dengan nama aku. Allah mahu tengok kita buat segala kerja ni dengan nama dia. Makan, minum, tidur, bangun, nak kecek, nak apa semua sekalipun, bismillah belakalah. Dengan cara gitu, maka Allah hendak bubus diri perkataan itu. Memang satu benda yang menyusahkan kita lah. Tak kalau Tuhan hendak bubuh habis segala gerak kerja kita. Gerak kerja kita terlalu banyak di atas dunia ni. Ratus ribu juta sehari, tak terkira. Sehari-hari hidup kita ni, sejak pukul 9 pagi sampai pukul 9 petang, kalau kita catat sendirilah dalam buku diari dan sebagainya, kita boleh tengok banyak kerja buat kita. Kecek dengan orang pula steering kereta, turun tanah, rombak tali lembu. Rombak ni perkataan-kataan. Kalau tali tu pusat, kita rombak. Mandi lembu, ni perbuatan kapal lah ni. Guru membawa contoh-contoh yang dekat dengan orang-orang kampung. Mandi, panggil bini. Kalau nak tulis semua kerja buat kita atas dunia ni, yak pagi sampai ke gelap, sehari cukup lah. Berapa ratus kali, puluh ribu, ratus ribu perkara yang kita buat, sama semua sekali seperti kita mulakan dengan bismillah. Tetapi hadirin semua, oleh sebab kerja kita manusia ni terlalu banyak, maka Tuhan buat perkataan yang sebelum orang panggil muta'allaq. Tuhan buat perkataan muta'allaq dan bubuh huruf ba sahaja. Manusia sendiri pandai-pandailah sakut perkataan yang sebelum bismillah tu. Bismillah tu dengan perkataan-perkataan yang sesuai dengan kerja buat dia. Jadi kesimpulannya, bismillah ni dengan nama Allah, maknanya saya menulis dengan nama Allah, saya membaca dengan nama Allah, saya tidur dengan nama Allah, saya bangun dengan nama Allah, saya makan, saya minum, saya angkat telefon, saya letak telefon, semua sekali dengan bismillah belaka. Dengan cara tu, Tuhan nak manusia tidak terpedaya lagi dengan gangguan syaitan, kerana sikit-sikit baca bismillah, sikit-sikit baca bismillah. Sebab tu alim ulama kita tulis bahawa bismillah ni sunat dibaca sebelum daripada apa sahaja kerja buat kita seharian. Apa sahaja kerja buat kita mulakan dengan bismillah. Jadi penerangan almarhum Tok Guru bahawa tujuan kenapa bismillah tu tak ada perkataan sebelum tu, supaya Allah minta kita letak sendiri
kerja buat kita yang seharian kita tu sebelum tu. Kemudian kita pun sebut dengan nama Allah. Hendak turun tangga sebut bismillah, nak naik tangga sebut bismillah, pulas steering sebut bismillah, buka paip sebut bismillah, angkat bako sebut bismillah, letak bako sebut bismillah, ambil duit daripada pembeli sebut bismillah, cucur duit baki balance ni kepada pembeli sebut bismillah. Apa saja sebut bismillah. Dengan sebab bismillah ni terlalu banyak kita sebut, Tuhan mahu kita terpengaruh dengan ucapan bismillah dan terheret sama kepada Allah. Maksudnya kita akan lama kelamaan kita seharian kita ni akan ingat kembali kepada Allah. Ia akan kait dengan poin yang dalam part pertama tu yang Tok Guru sebut. Kalau kita tidak isi hati kita dengan mengingat Allah, maka marilah benda-benda yang bukan-bukan yang terisi dulu dalam hati kita. Tapi kalau semua perbuatan kita ni sebut bismillah, maka Allah lah yang kita akan letak dalam hati kita dulu. Dan Tok Guru sebut tadi nak mengelak daripada gangguan syaitan. Serabut jadi syaitan. Sikit-sikit dengan nama Allah, sikit-sikit dengan nama Allah. Sekali tak kacau lah kita, pergi kacau lain. Okey. Sebab tu tidak timbul masalah maksiat. Orang mukmin tidak akan buat maksiat bila dia kata bismillah. Tak kala kita tengok selipar orang comel cantik, kita kata bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita pakai selipar orang, ia tidak akan jadi gitu. Yang tidak jadi gitulah ya Allah Taala mahu. Tidak jadi hendak curi. Sebab apa? Kerana mulut kita sebut bismillah. Tidak jadi hendak isap rokok, kerana sebut bismillah. Ada juga yang baca bismillah masa hendak isap rokok. Ada kan? Ni persoalan yang almarhum Tok Guru tanya kita. Adakah kita pernah dengar kada orang nak isap rokok bismillah? Setakat yang hamba sendiri yang hidup tak berapa lama lagi atas dunia ni, tak aja dengar lagi lah orang sebut bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dah sebatas, tidak ada lagi. Sebab apa-apa saja maksiat, bila kita sebut bismillah dengan nama Allah, maka dia boleh melindungi kita daripada melakukan maksiat. Ini orang panggil hikmah yang terselindung, hikmah di sebalik yang terlalu penting dan terlalu besar. Segala-gala kerja manusia ni berkisar di atas titik yang berpaksi kepada satu, iaitu nama Allah. Bila semua sekali berkisar atas nama Allah, maka Tuhan nak tidak akan timbul manusia ni buat maksiat ataupun buat dosa, walau macam mana kecil dosa sekalipun, asalkan dosa manusia ni tidak jadi hendak buat. Sebab apa? Disekat oleh lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab itulah dia di mana-mana pun kita diminta sebut bismillah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya, yakni Allah, pada waktu pagi dan petang. Kalau kita sebut nama, kamu sebut nama aku, Allah sebut. Allah kata, mu sebut nama aku, sebut sebanyak mana yang boleh. Nak sebut bismillah ke, subhanallah ke, la ilaha illallah ke, Allahu akbar ke, masya-Allah ke, ataupun alhamdulillah. Apa saja gerak-geri kita, kalau boleh jangan lari daripada nama Allah belaka. Sebab itulah kita sebut ni Islam. Kita sebut ini Islam. Tetapi datang makhluk, mari makhluk rosak ni hendak buat Islam, bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Kasih Belah. Hadirin semua, waktu Tuhan sebut syaitan, dia tidak sebut sahaja, dia sebut satu sahaja, iaitu Ar-Rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu sahaja sifat. Bila dia sebut nama Allah, dia sendiri bubuh dua sifat.
Ar-Rahman. Dalam banyak-banyak nama Tuhan, berpuluh-puluh yang kita panggil 99 nama Tuhan, Asmaul Husna tu, dia ambil dua sahaja. Dan kedua-dua nama ni elok dan sedap dia dengar belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi amat kasih belah. Dengan nama Allah kita hendak bubuh nama dengan daulat Allah lah. Tak ada. Kita hendak bubuh nama dengan tuah, keramat atau kebesaran Allah kah? Boleh bubuh apa saja pun dengan tujuan hendak menimbulkan rasa sayang manusia kepada Allah dan merapatkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terjemahan dalam bahasa Melayu mesti mengikut kaedah semasa. Kaedah semasa tu bermakna kita guna perkataan mana yang boleh menyampaikan maksud Tuhan kepada manusia, maka kita gunalah. Contoh macam almarhum Tok Guru bawa sini perkataan tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat ni turun dari langit untuk menyumpah Abu Lahab. Untuk menyumpah, kita bagi lagi guna bahasa 100 tahun dulu, iaitu perkataan binasalah dua belah tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Perkataan binasa ni orang kampung tidak guna walaupun bahasa Melayu, tapi ia bahasa Melayu zaman 100 tahun dulu. Boleh jadilah. Orang sudah tidak guna lagi lah ni. Macam perkataan jebur. Jebur yang dulu orang panggil, contoh dia kan, gila beli gas air tu bawa jebur ni. Apa jebur tu? Jebur tu botol air. Lah ni kalau kata jebur kepada budak-budak lah, budak-budak. Kalau umur-umur hamba ni pun jarang-jarang dah orang faham perkataan jebur tu. Tambah-tambah hak budak kecil-kecil. Awak dia akan tanya, "Gapo dia jebur?" Zaman dulu orang panggil jebur, tapi lah ni orang panggil botol air. 100 tahun lagi orang panggil gapo pun kita pun tidak tahu juga ni, wallahu alam. Bahasa ni 450 tahun ataupun 100 tahun ia boleh berubah sama. Sebab tu kalau adik kakak ingat cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni pemuda-pemuda belia, orang muda hak lari daripada negeri mereka sebab nak lari daripada raja yang jahat. Tidak terdaya mereka hendak sebarkan tauhid. Setelah tidak tahan, tak boleh nak dah, awak dia pun lari. Lepas penat, awak dia pun masuk ke gua. Tidur sampai 300 tahun tertidur. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, Allah berfirman, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazadadu tis'a. Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua 300 tahun dengan kiraan ahli kitab. Ahli kitab ni orang yang mempercayai Taurat, Injil, Zabur tu lah, dan 9 lagi dengan kiraan kamu. 309 tahun. Kemudian Tuhan, yakni Allah, hidupkan semula awak dia. Selepas 300 tahun perut pun berasa, berasa lapar. Apabila lapar, salah seorang ambil duit dan kepada orang suruhan dia lah. Boleh jadi ada di kalangan itu orang suruhan suruh pergi beli di kedai. Allah berfirman lagi, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi dalam ayat yang ke-19, dan hendaklah ia berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh semasa di bandar, dan jangan dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kamu. Dia royak, beringat sikit. Ni terjemahan almarhum Tok Guru. Beringat sikit, pergi kedai tu jangan kecek banyak. Jangan kecek bab Islam. Nanti ada SB. Istilah Tok Guru bawa sini SB lah. SB, kita semua duduk nusuk sini ni. Daripada terjemahan ni kita faham bahawa Ashabul Kahfi ni tidak khabar bahawa dia tertidur hampir 300 tahun lebih dah. Dalam Al-Quran ni sebut 309 tahun, ataupun ahli kitab sebut 300 tahun.
Sebab apa dia pesan gitu tu kepada orang suruhan? Sebab dia tak tahu bahawa tempoh yang 300 tahun dah dia tidur. Dia takut-takut kalau pergi Kedah kecek berkaitan dengan Islam, kok ada SB. Ni SB ni istilah kepada special brand lah, iaitu unit cawangan khas yang berada di PDRM, orang yang nyamar. Tapi bukan kata SB tu, naknya orang yang bersifat gitu, yang nusuk-nusuk, yang duk curi-curi dengar, dia nak ikat dia. Hamba Allah ni pun bawa lah pitih tu pergi ke Kedah untuk membeli makanan. Dia habis ikhtiar, tidak tak siwi orang tahu bahawa dia ni golongan pemuda. Golongan belia hak jual Islam, hak lari. Sahulah awak dia ni lari. Lari nak menyelamatkan akidah ni. Jadi dia pun pergi Kedah pun supaya orang pesan tu lah tidak kecek banyak. Sampai Kedah dia pun waktu ubik pitih yang zaman 300 tahun dulu. Pakaian pula cepotong lah. Cepotong ni capai-capai. Yang kacing batu sebutir zaman 300 tahun. Dan percakapan dia pun percakapan yang macam ni jebur-jebur tak ada lah. Dia bukan kata bahasa terkini, bahasa yang zaman tu. Lorak dia pun lorak yang lagu tu dah. Tuan Kedah tu pun tengok, mari mana budak ni. Mungkin gitulah dia sebut dalam hati. Kecek gini, tanya usul rasa usul. Awak ni contoh almarhum Tok Guru. Awak mau ambil pitih mana? Sebab pitih yang digunakan tu pun pitih yang lama. Ada. Kalau kita lah ni kat barang rare lah. Rare. Saya cari sekali tu kat. Cari mana lah pitih-pitih lama ni. Tidak ada pitih gini dah ni. Negara ni tak pakar lah pitih ni. Mungkin cek gini supaya tok nenek aku dulu. Mari mana? Maka akhirnya terbukalah rahsia dia. Jadi yang hamba nak bawa sini ya. Hamba sini maksudnya almarhum Tok Guru lah. Bahasa itu berubah-ubah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Ada. Ayat tadi kita berhenti terjemah binasa. Sebab Tok Guru nak kait dengan perkataan yang sesuai pada zaman ni. Dalam dialek Kelantan kita bubuh makna gini. Tok Guru sebut. Mati dibunuhlah Abu Lahab. Itu bahasa Kelantan, atau bahasa standard lah. Tapi apabila orang Kelantan nyupah kepada orang nyupah bahasa celaka. Kasar kalau orang Kelantan. Mapuh bahasa jilat cok. Ni memang kasar pekak lah ni. Bahasa celaka mapuh bahasa jilat cok. Tok Guru membawakan istilah yang Kelantan yang jijak dengan jiwa orang Kelantan dengan terjemahan tadi. Gitulah orang Kelantan sebut tadi, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kalau terjemah kod bahasa Kelantan yang sesuai dengan bahasa orang Kelantan yang tidak melari terjemahan dia, maksud dia mapuh jilat cok, mati dibunuhlah Abu Lahab tu. Dah gitu terjemahan dia. Terjemahan gitu almarhum Tok Guru sebut jejak molek. Jejak molek bernah ni orang Pahal lah. Maksudnya orang Kelantan Pahal lah, tambah-tambah orang lama. Ada orang lama orang kampung kita suruh jejak molek. Begitu lah boleh jadi deh. Kepada pendengar. Dan apabila kita terjemah, kita mesti ada ilmu balaghah. Tok Guru sebut gitu. Dalam pengajian bahasa Arab ada ilmu balaghah, nahwu dan saraf. Balaghah ni ilmu yang menyebabkan apabila kita faham ilmu tu, kecek kita pun mudah siapa difahami dah. Orang ngaji balaghah tahulah benda gini ni. Siapa faham jejak ketulaitan. Istilah Tok Guru bawa, jejak ketulaitan. Maksudnya kalau standard kita menusuk ke kalbu. Tu istilah dia. Jadi kalau kita masih guna binasalah Abu Lahab dan binasalah dia orang kampung atau akan duduk dia kan tidak faham. Gitulah kot. Apabila dia binasa. Benda-benda gini kita kena faham. Tapi kalau orang kampung cuba kita bawa ayat kita terjemahkan tabbat yada tadi, mapuh dia lakcok bahasa celaka. Hamba rasa orang tua awak duk sekarang celak mata. Mana kasar ustaz.
Ustaz ngajar tu lah. Jadi bismillah tu dengan nama Allah, boleh juga kata dengan daulat Allah, yakni meninggi kat dah. Dengan kebesaran Allah, dengan keramat Allah, dengan keagungan Allah ataupun dengan tuah Allah. Katalah apa sahaja asalkan guna bahasa yang tidak lari daripada maksud asal. Tu maksud Tok Guru. Bagi membolehkan masyarakat ataupun pelajar-pelajar kita, khasnya orang kampung kita faham. Dan kita ngajar-ngajar ni maksud Tok Gurunya nak suruh orang faham. Mereka faham benda yang Tuhan mahu. Maksudnya benda yang Allah mahulah. Bismillah tu dengan nama Allah. Allah tidak kata bizatillah, dengan zat Allah, kerana Allah tidak jenis zat serupa kita. Nama tu memang kena ada. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan ia telah mengajar Nabi Adam, iaitu tok kita, akan segala nama benda-benda dan gunanya. Al-Baqarah ayat ke 31 dah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Mula-mula ilmu yang Tuhan ajar kepada Nabi Adam, dia ajar nama. Di atas dunia ni tidak ada benda yang tidak ada nama. Tak ada lagi lah benda yang tak ada nama, melainkan mesti ada satu benda tu ada nama. Dengan sebab rekaan sains yang baru, tubik benda-benda yang tidak ada nama, maka sengaja diberi nama seperti vitamin ni. Almarhum bagi contoh. Vitamin ni benda yang baru timbul dan orang baru jumpa. Sebenarnya benda vitamin ni sudah lama, sama jadi dengan kejadian orang dan makhluk. Tetapi dengan sebab vitamin ni benda yang orang baru jumpa. Bukan kata benda yang baru jadi, benda ada dah. Benda ada dah, cuma manusia baru jumpa. Maka dia bubuh nama. Tidak tahu benda, tak tahu nak bubuh nama, maka orang bubuh nama vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin C kompleks dan semua sekali, macam-macam. Ini nama-nama yang sengaja direka. Kalau tidak ada nama, ia mesti diberi nama. Tak boleh satu-satu benda tu tak ada nama, payah nak panggil. Nak ubat go tu, tak boleh, tak tahu. Nak vitamin tu, kalau tak ada nama susah. Orang farmasi pun susah. Gabriel tu. Gabriel tu vitamin ke apa? Payah. Jadi ada nama belaka. Jadi nama yang paling mustahak, yang paling penting diberi ni, nama ialah Allah. Kerana Allah tu adalah tukar yang buat kita. Almarhum Tok Guru bawa sekali lagi perkataan tukar. Tukar ni dirujuk kepada Allah lah, yang menjadikan kita semua. Yang buat kita pun Allah, yang membuat dunia pun Allah juga. Maka ya atau tidak kena ada nama. Nama yang betulnya ialah Allah. Yang orang panggil Tuhan, perkataan Tuhan ni bukannya nama, ia ada gelaran sahaja. Orang Melayu panggil Tuhan dan orang Putih panggil God. Bahasa apa pun ada istilahnya masing-masing. Itu adalah gelaran dia. Dia ni maksudnya Allah. Dan dia sebut sebetulnya ialah Allah. Cina pun kena kata Allah. Kalau orang Melayu dan orang Putih pun kena kata Allah juga. Kita sebut nama dia begitu. Allah ni Tuhan kata segala-gala perkara ni, kamu wahai manusia mesti mula dengan nama aku, yakni Allah. Sifat aku Ar-Rahman Ar-Rahim, yang amat pemurah lagi amat kasih belah. Siapa letak sifat ni kepada Allah? Jawapannya Allah sendiri yang letak. Dia sendiri yang bubuh. Allah dan dia sendiri bubuh sifat-sifat ni. Dalam banyak-banyak nama, dia ada 99 nama. Dia ambil dua sifat yang benar-benar menimbulkan rasa sayang kita kepada dia. Ada sedikit lagi untuk tafsir ayat yang pertama ni. Panjang dan video pun dah lebih daripada setengah jam. Berhenti di pertengahan huraian, dan insya-Allah kalau panjang umur kita akan ada video yang seterusnya lah. Jadi yang berasa setakat tu dulu untuk hari ni. Tak ada habis ayat yang pertama. Ada lebih kurang 4 nepipi lagi berkaitan dengan ayat yang pertama yang telah hamba bacanya hampir 5
Nella. Nella lah hamba baca. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang kuat daripada diri hamba sendiri. Sekali lagi hamba sebut bahawa hamba hanya membaca tafsir almarhum tuan guru, dan hamba tidak mentafsirkan lagi, dan tidak siapa dengan ilmu yang hamba ada lah, dan hamba rasa hamba tidak layak untuk mentafsir pula yang Tok Guru sebut. Hamba hanya membaca dan sebut hingga apa yang hamba faham. Dan kalau ada sahabat-sahabat di luar sana yang tengok video ni ataupun terjumpa video ni, boleh panjatkan supaya ia memberi manfaat kepada diri hamba sendiri dan memberi manfaat kepada orang lain. Hamba sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.